Jadi sekarang macam mana? Kita kena fikirkan ekonomi bisnes untuk orang Islam kita. Orang Cina dia tak kisah kerjaan, tak perlu dia. Dia bisnes, dia keluar universiti, dia jadi businessman. Dia buat kedai tayar, dia buat kedai itu. Ekonomi dia pegang. Tuan-tuan duk pasang aircon beli dengan dia. Tuan-tuan buat kedai, nak buat cat masjid, dia punya. Betul tak? Ni, elektrik ni, tuan-tuan beli. Beli kedai Cina dengan kedai Melayu, beza jauh. Tak payah sembang lah kawan-kawan aku kontraktor semua. Nak, kapet. Kapet, okey sikit lah. Ramai mamak pegang. Ya, Bangladesh. Bangla pula. Pakistan. Tak apalah, kita tolong dia kan. Orang Islam kita, bangga juga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Al-Fadhil Datuk Dr. Prof Madya, Ustaz Izhar Arif, Musi dan Jawatankuasa Surau, barisan imam-imam, makmum-makmum yang kat dalam, yang kat luar boleh dengar ke? Alhamdulillah. Sekali lagi, yang kat luar boleh dengar ke? Ramai sangat rakyat. Alhamdulillah. Kita selesai solat tarawih, solat isyak, solat tarawih, solat witir, dan sekarang kita buat majlis ilmu dengan harapan kita dalam bulan Ramadan ni kita ada banyak jenis amalan yang kita buat. Apa yang pertama sekali kita buat hari ni, amalannya apa dia? Sebelum puasa? Sahur. Puasa. Lagi? Hari ni ada buka puasa kat surau tak? Ada yang sponsor? Allahu Akbar. Jangan lupa, kalau buka puasa kat surau, baca doa. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Ini doa Rasulullah. Ya Allah, berilah makan kepada orang yang beri makan pada kami. Berilah minum kepada orang yang beri minum pada kami. Kita doa kepada orang yang sponsor berbuka tadi. Lepas tu kita dah sembahyang tarawih, kita dah solat witir, dan sekarang ni kita harap kita buat satu lagi amal soleh, iaitulah menghadiri majlis ilmu. Kalau orang duduk dalam majlis ilmu, lepas tu dia tertidur, dapat pahala tak? Oi, cepatnya jawab. Confident je. InsyaAllah, dengan niat kita nak cari ilmu, tapi nak macam mana, letih, ngantuk, tertidur. Moga-moga dicatat juga dapat pahala. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kita, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang tempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya satu jalan ke syurga. Moga-moga kita termasuk di kalangan orang-orang yang Allah Ta'ala permudahkan jalan ke syurga. Amin lah sikit, seorang je amin. Allahu Akbar. Kita sekarang dah masuk malam ke-28 Ramadan. Apa? Ustaz tak sabar nak raya ke Ustaz? Tapi perasan tak? Rasa kita macam baru lagi mula Ramadan kan? Tengok Allah, malam 22 dah, 23 dah. Tadi 22 lagi dekat skrin. 23 dah. Begitu cepat masa berlalu. Begitu cepat masa berlalu.
Ada orang dalam bulan Syakban hari tu dia kata, saya Ustaz nak sembahyang sunat, nak baca Quran, saya nak tunggu masuk Ramadan dulu. Bila masuk Ramadan, dia kata saya nak tunggu 10 akhir Ustaz, Lailatul Qadar. Dia tangguh lagi. Sekarang bila dah berada di 10 akhir, dia cakap apa pula? Tunggu malam ganjil. Bila malam ganjil, dia buka tingkap rumah dia nak tengok pokok pisang sujud dah. Lah sekali raya dah. Akhirnya banyak peluang yang kita terlepas. Kerana itu perlu kita melakukan ibadah berdasarkan ilmu. Amalan apa nak kena buat, nak buat apa lagi. Jadi insyaAllah malam ni kita ada Datuk Dr. Profesor Madya, Dr. Izhar dari UKM akan berkongsi dengan kita, seorang pendakwah yang terkenal. Saya pun selalu tengok doktor kat TV je. Malam ni Alhamdulillah dapat jumpa dalam satu majlis. Cuma sebelum saya mula, boleh tak yang ada kat sini datang ke sini sikit lagi? Ni yang dalam surau, kita masuk rapat ke sebelah ni sikit. Sebab ada di kalangan sahabat kita nak masuk tadi, dia tengok penuh dah. Boleh tak ke penuh ke depan sikit? Penuh ke depan sikit. Masuk ke sebelah kiri saya. Okey, yang ni rapat ke depan sikit. Biasa orang rapat ke depan ni panjang umur. Rusing pula orang belakang. Orang belakang tu InsyaAllah orang yang penuh ke depan, moga-moga dapat Lailatul Qadar, kita doakan. Sebenarnya duduk kat dalam ni sedap rasa aircon kat luar ada aircon tak? Kipas. Tak apalah, mana-mana yang selesa insyaAllah. Mana-mana yang selesa. Jadi banyak perkara yang boleh kita bincang. Apatah lagi kita berada di 10 akhir Ramadan. Ramadan sebagai bulan Al-Quran, bulan untuk kita banyakkan infak, untuk kita banyakkan doa, zikir dan sebagainya. Jadi saya untuk tidak melengahkan masa, saya persilakan Datuk Dr. Izhar untuk sambung lagi bicara. Nanti lepas beliau saya sambung pula. Lepas saya sambung, dia sambung lagi. Lepas tu saya sambung balik. Lepas tu Datuk sambung balik. Boleh? Sampai pukul berapa? Mentang-mentang lah kain plekat dah kena ikat. Kita tengok cuaca lah nanti. Saya persilakan Datuk. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati lagi saya kasihi sahabat saya Ustaz Syed Nur Hisham, tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur sebenarnya kerana kita ni sedar tak sedar tuan-tuan, kita dah masuk 10 akhir Ramadan dah ni. Dulu kita minta doa dengan Allah masa bulan Rajab dan bulan Sya'ban, Allahumma ballighna Ramadan. Ingat kan? Dan dalam tempoh kita duk minta doa tu, ya Allah masukkan aku bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, ramai kawan-kawan kita diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Kita alhamdulillah dapat masuk. Bila dapat masuk, kita dapat buktikan apa yang kita minta itu kita buat sungguh. Itu sebabnya Nabi SAW pada bulan Ramadan bila Nabi masuk saja, Nabi jadi orang yang lain. Antaranya, kana Rasulullah SAW asyaddun nasi sakha'a. Nabi ni jadi pemurah luar biasa pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Kenapa? Sebab bila kita banyak melakukan sedekah, banyak kita melakukan infak, apa yang kita dapat? Tuan-tuan, kita akan dapat doa daripada orang-orang yang sukar. Orang-orang susah dipanggil doa ad-du'afa. Kata Imam Nawawi, doa ad-du'afa dalun alal khair. Bila kita dapat doa daripada orang-orang susah, orang-orang yang memerlukan, dia akan bawa kita kepada kebaikan. Itu sebab Nabi kata, it'amu ta'am, pada bulan Ramadan bagi orang buka puasa. Itu satu. Nombor dua, bantu mereka yang memerlukan dengan memberi zakat. Itu sebab kita bayar zakat fitrah, kita digalakkan bayar pada bulan Ramadan. Orang nak buka puasa. Akhir-akhir Ramadan ni kita buat apa pula? Kita
bagikan ataupun gembirakan orang dengan duit raya. Tengok, cukup cantik tu. Banyakkan memberi. Lepas tu bila masuk 10 akhir Ramadan, lain pula Nabi SAW. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashaddun nas ijtihadan fi ashril awakhir min Ramadan. Atau kama qala. Nabi ni jadi macam mana tau? Bulan 10 akhir Ramadan ni Nabi jadi luar biasa ibadat dia. Nabi jadi bangun malam. Kalau katakan Nabi bangun biasa pukul 3, Nabi akan lebih awal daripada itu. Dan Nabi akan banyak sembahyang tahajud. Tu tadi ramai orang tanya, dia kata, Ustaz, boleh tak kalau katakan malam kami tak tarawih, tapi kami buat di pertengahan malam? Boleh ke tak? Itu yang ramai 15 Ramadan terakhir tu makin kurang surau. Masjid makin kurang. Ramai dah IJK beritahu ni. Dia kata, Ustaz, separuh hilang. Saya kata, jangan buruk sangka. Mereka semua bangun pukul 2 pagi tu untuk bertarawih dan bertahajud sekali jalan. Harap-harap mereka buat dalam keadaan yaqazah, dalam keadaan sedar, bukan dalam mimpi semayang, tuan-tuan. Saya pernah mimpi dalam semayang, tuan-tuan. Saya semayang, saya mimpi. Saya semayang, saya mimpi. Tu tidur tengah semayang. Saya tidur, saya mimpi semayang. Saya tak tahu, orang rumah kejut. Hei, bangun. Saya memang tengah semayang. Jadi orang rumah saya kejut. Bang, bangun bang. Mak, apa buat semayang tengah tidur? Saya semayang isyak. Padahal pukul apa isyak? Pukul 4 pagi. Kadang-kadang tuan-tuan, kita terbawa-bawa dalam tidur, tuan-tuan. Harap-harap mereka yang tak datang masjid ni semua buat macam itulah. Maknanya bangun semayang yaqatat, dalam keadaan sedar. Nabi tak, memang Nabi bangun. Nabi bangun. Nabi solat tahajud. Dan Nabi punya solat tahajud, tuan-tuan, yatadabbarul Quran. Ini hebat Nabi. Nabi dia baca Quran tu tak tengok dah. Kita ni kena tengok sebab kita tak hafal. Nabi dia ulang terus. Tu sebabnya dalam riwayat Nabi SAW semayang tahajud Nabi 1 rakaat, tuan-tuan. Satu riwayat Nabi tengah semayang malam. Tiba-tiba datang sahabat Nabi SAW, suka dia tengok Nabi tengah semayang dekat Masjid Haram, Masjid Nabawi. Dalam Raudah tu lah, dekat tepi rumah Nabi. Nampak Nabi semayang, dia tengah jadi harisan, dia sedang bangun malam, tengah jaga kawasan. Dia panggil haris lah, macam guard, jaga kawasan malam. Dulu tak ada guard, sekarang ni dia ada guard. Dulu yang jaga ni sahabat-sahabat Nabi, jaga lalu depan dekat Masjid Nabawi tu, dekat tempat Nabi. Nampak Nabi tengah semayang malam. Wah, suka dia, tuan-tuan. Datang-datang terus semayang tahajud. Ikut belakang Nabi, Allahu Akbar, ikut. Bila ikut tu, di sini ada satu riwayat. Nabi, orang tu dia punya happy semayang belakang Nabi, dia pergi semayang tepi, belah kiri. Makmum sebelah kanan ke belah kiri? Belah kanan. Tapi sebab dia terlalu ta'ajub, happy sangat, dia semayang belah kiri. Tapi Nabi tak adalah marah dia. Nabi pun ambil tangan, Nabi tarik, dia pusing. Pegang bahagian telinga, tarik, pusing ke kanan. Jadi Nabi pusingkan sahabat tu ke belah kanan. Jadi semayanglah sahabat tu ikut Nabi SAW. Mulalah Nabi dengan surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Suka sahabat. Sahabat ni kata, ya Allah, sedapnya. Dapat semayang belakang Nabi, tuan-tuan. Belakang Nabi. Ini belakang Nabi. Belakang Imam Sudais pun kita luar biasa dah. Ingat tak Imam Sudais datang dulu? Dia semayang dekat Masjid Shah Alam. Habis semua orang pergi, tuan-tuan. Daripada Kedah turun pergi semayang kat Shah Alam. Hanya nak dengar Imam Sudais. Sebab apa? Pakcik tu kata, aku nak pergi Mekah lama dah, dia kata. Aku pergi Mekah tak jumpa Imam Sudais jadi imam. Kebetulan time tu Imam Sudais tak jadi imam. Balik saja dia. Ni kali Imam Sudais datang, bang. Dia pergi semayang. Semayang kat tangga pun tangga lah. Ini Nabi jadi imam, bang. Suka dia. Habis surah Baqarah. Masuk Ali Imran. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Masuk surah Ali Imran. Wah, dia dalam hati panjang juga. Kan? Habis Ali Imran, tuan-tuan. Ingatkan sayarqaun Nabi. Dia ingat Nabi akan rukuk. Walakin akan tetapi Nabi sambung surah An-Nisa. Masuk surah Nisa, tuan-tuan.
Sahabat ni kata apa? Kalaulah Nabi masuk surah seterusnya, aku rukuk. Dalam riwayat, aku mufaraqah. Maksudnya keluar terus daripada Nabi. Tinggal Nabi terus. Tak apalah Nabi semayang. Itu yang jadi nak kata, Nabi punya satu rakaat sampai 4 juta. Tadi imam baca tak sampai 1/4 muka surat. Tu pun cabut ramai dah. Baca sikit cabut. Baca sikit cabut. Kau nak suruh banyak mana? Nak satu ayat? Macam kat kampung ni ada. Tarawih satu ayat. Penuh bang. Orang semayang atas jalan raya tu. Betul. Ustaz Mastura namanya. Kalau jumpa je Allah rahmat semua dia tu. Tapi dia punya imam tuan-tuan, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Ada orang pergi jumpa dia. Ni mazhab apa? Dia kata tarawih. Tarawih ni Nabi dah bagi tahu. Iqra'u ma tayassara minal Quran. Nabi kata bacalah ayat paling pendek pun tak apa. Jadi dia punya dakwah dia nak tarik geng-geng motor ni. Geng-geng budak-budak muda kan. Habis budak muda datang lah. Sebab geng-geng ni dia ada grup solat paling cepat. Budak tua pun ramai minat. Oh, hak tua jangan. Hak tua suka betul tuan-tuan. Mari-mari. Oh, suka kata. Semayang 20. Orang duk bincang. Semayang 20 ke 8. Tak kisah. Yang penting aku satu ayat je. Kawasan kami 20 satu ayat. Siap sama macam orang 8 ayat. 8 rakaat. 20 ke 27 kami tak kisah. Sebab imam kami sempoi. Yang datang tuan-tuan. Tu sebabnya. Nabi tak. Nabi panjang. Sebab apa? Sebab Nabi menghayati ayat-ayat suci Al-Quran. Dah, ni Ramadan, bulan Al-Quran. Kita kena faham bahawa bulan ni lah kita nak khatamkan Al-Quran. Itu sebab Nabi boleh khatamkan Quran satu hari berapa banyak? Sekali. Imam Syafi'i, satu hari 2 kali di bulan Ramadan. Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Imam Abu Hanifah ni mazhab Hanafi. Guru kepada Imam Malik. 60 kali sehari. 60 kali sebulan. Ramadan saja. Bulan biasa 30. Satu hari satu kali khatam. Tapi janganlah tuan-tuan, kena faham. Dia orang ni, dia tak ada masa main WhatsApp. Kita WhatsApp ada. WhatsApp tu kalau kita kumpul yang kita baca semua tuan-tuan. Dalam WhatsApp grup A, B, C, campur semua. 3 juzuk. Betul tak? Tak kira hot Facebook, hot Instagram, hot yang kita update, campur tu 10 juzuk sehari. Tapi dipecah-pecahkan kepada WhatsApp group. Kalau baca Quran selesai, sahabat-sahabat Nabi macam Imam Syafi'i, dia duduk ni Quran berjalan mulut. Ingat, Imam Abu Hanifah mulut Quran. Itu sebab dia hebat. Dia boleh habis dengan cepat. Jadi kita tak payahlah nak buat sampai peringkat tu, takutkan tak bangun kita ni. Kita buat macam mana? Satu hari satu juz. Apa dia? Itu paling simple tu. 30 hari 30 juz. Saya nak tanya, sekarang ni hari dah 23. Dah berapa ramai? Jadi sekarang ni siapa yang bawah 23 angkat tangan? Yang baca dah, juzuk yang dia baca bawah 23. Alhamdulillah, orang pucung ni hebat. Semua lebih 23 dah. Tak angkat tangan dah. Maknanya dah bawah 23 tak ada. Siapa yang atas 23 angkat tangan? Tak ada juga. Dia orang ni baca Injil kali. Tapi sungguh tuan-tuan. Kena tanya siapa yang atas pada 30 juzuk dah. Berapa orang? Tapi sungguh tuan-tuan, kita nak buat tu payah. Kita cakap sedap. Saya kalau tak ada grup WhatsApp, lalai saya ni. Saya ada WhatsApp group. WhatsApp group ada 5-6 orang dah, tak ramai. 5-6 orang. Kita akan senaraikan nama. Not. Nama saya, nama ni. Dia orang tu hantar. Ni ada 2-3 orang kat Mekah ni. Okey, Alhamdulillah dapat baca dekat depan Kaabah. Sekarang ni dah juzuk ke-24. Saya pula, terlupa pagi tadi. Balik dari kuliah tu, duha tu, tidur kejap. Sedar-sedar dah pukul 12. Lepas tu kata, tak ada lah. Diorang dah baca sampai 23, 24. Saya masa tu juzuk 29. Tapi 29, juzuk 19. 19 saya pun kata dah. Dia orang walaupun, tapi sakit hati sebab tengok dia 23, saya 19. Tak boleh terima tuan-tuan. Terus
Baca sampai Zuhur. Habis Zuhur, dapatlah 21. Update 21. Puk, naik 21 dalam grup. Ada seorang mamat daripada dalam tu tulis, Ustaz, kami 23 Ustaz. Yang ni pula kami 24. Jangan kasih madu Ustaz lah. Apa Ustaz 20? Naik lagi lah. Oh, lepas Zuhur, balon lagi. Cukup 2 juz. Jadi sekarang ni sama dengan dia orang lah. Senyap. Aku risau dia update ni sikit lagi. Dia update 26, aku kena bekerja 26. Tak boleh, jangan jatuhkan maruah Ustaz, tuan-tuan. Baru jadi. Kita kena ada grup macam tu. Baru boleh siap. Kalau tidak, tak boleh. Grup tadarus kita. Hidupkanlah. Grup tadarus. Grup tadarus ni satu. Kenapa saya tengok tak hidup? Orang perempuan okey. Saya baru dia hadir satu majlis pejabat kerajaan. Ada 13 grup. Satu grup ada 7 orang. Satu grup, sorry. 7 orang. 13 grup. Daripada 13 grup itu, satu grup saja lelaki. Hebat tak? Yang lain semua perempuan. Khatam semua. Saya kata, macam mana you all boleh khatam? Dia orang khatam baru ni. Nuzul Quran baru ni. Yang geng lelaki ni, daripada 7 orang tu, 5 orang yang betul-betul khatam. Yang 2 lagi, dia khatamkan yang Qul huwallahu ahad saja. Parah semua dia orang ni. Kadang-kadang pelik orang perempuan. Macam mana dia boleh tu? Padahal dia orang period tau. Adakah kita lelaki lebih lama period daripada dia orang? Itu persoalannya. Tak banyak lah. Sebab kita orang lelaki tak istiqamah. Orang perempuan, dia apa pun dia akan baca. Macam rumah saya kan. Sambil tunggu kuih masak kuah ke kuih ke apa, dia akan baca duduk kat tepi apa? Tepi meja ke apa lah. Isteri saya, anak saya pun sama juga yang perempuan tu. Yang perempuan. Yang perempuan pun sama juga. Sambil-sambil dia tengah siap-siapkan kemas-kemas, dia duduk kat tepi baca Quran. Dia siapkan Quran dia tu. Yang lelaki aku tengok tak nampak lagi. Kena ingatkan tu, adik dah habis dah. Okey, sekarang juga adik baca. Sekarang juga adik baca, baru tengok dia baca 2 line, tengok dia dah sampai ke alam baqah dah. Tidur terus tuan-tuan. Alah budak ni susah lelaki, dia tak istiqamah macam orang perempuan. Tapi sebenarnya tuan-tuan perempuan, saya nak bagi tahu kita kena ada istiqamah untuk habiskan sehari 1 juz. Macam mana? Kita kena ada mudawamah bersama-sama dengan para sahabat, dengan kawan-kawan kita. Baru kita boleh hidup. Ni macam ni, you all hafal Quran ke ni? Pakai serban ni. Bukan ke? Geng hafal Quran ke? Bukan? Habis apa ni? Ke memang jemaah sini? Oh, jemaah. Aku ingat macam geng-geng tahfiz Quran. Tak nampak macam dia punya geng gitu kan? Geng-geng ni pun sama. Dia ada grup. Geng tabligh, dia ada grup. Tu kita kena buat geng grup kita ni. Ni tak duk sembang, tak habis-habis. Malam ni apa dia nak lepak ni? Nak sembang apa? Rugi kita. Jadi gunakan sebaik-baik mungkin. Mungkin lepas ni saya akan kongsi dengan tuan-tuan apa istimewanya Al-Quran yang kita nak baca selalu. Dalam Quran ni menarik kalau kita faham intipati penting itu. Wallahu alam. Saya ada terbaca kata-kata seorang ulama. Dia kata, kamu nak tahu bagaimana keadaan orang-orang soleh zaman dulu mereka dengan Al-Quran. Mereka dengan Al-Quran sebagaimana kamu dengan handphone. Allah, kita baca, kita berkata Allah. Apa bahasa sekarang dia kata sentap. Deep, start deep. Kita sendiri pun dengar. Dan memang subhanallah. Kalau orang-orang saleh, para ulama dulu, gitulah dia orang dengar Al-Quran. Apatah lagi dalam bulan Ramadan. Jadi Datuk dah cerita banyak tadi. Satu perkara, bila Datuk sebut tentang bersedekah tadi, kita ni, terutamanya orang dewasa lah, bila masuk air raya, biasa kita bagi duit raya kan? Bagi duit raya tak? Bagi kat anak kita, anak jiran, anak kawan. Hakikatnya kita dapat pahala apa tu? Maknanya masa kita bagi duit raya tu, kat budak tu ke, anak jiran ke, anak kawan ke, hakikatnya kita dapat pahala apa? Pahala sedekah. Pahala sedekah. Kita sebut nama duit raya. Ataupun ada kawan kita sambut birthday ke, anak kawan ke, kita bagi duit, bagi hadiah. Hakikatnya dapat pahala apa? Pahala sedekah. Sambut anniversary ke apa ke, ataupun abang-abang grab food,
Food Panda hantar makanan, kita bagi RM5, bagi RM10. Hakikatnya pahala apa? Pahala sedekah. Kita check in hotel, dia orang yang tolong angkat beg kita hantar ke bilik, itu pun bagi tips. Kita sebut tips. Hakikatnya pahala sedekah. Balik pada tajuk duit raya tadi. Bagi duit raya, hakikatnya pahala sedekah. Ada satu soalan penting. Bersedekah dalam bulan Ramadan dengan dalam bulan Syawal, mana lagi besar pahala? Ramadan. Kenapa bagi duit raya bulan Syawal? Ada orang, dia memang simpan duit dia, dah tukar kat bank dah, RM10, RM10, RM50, dah ada dah RM2,000 kat rumah dia tu. Dia tak sedekah apa sekarang. Dia tunggu hari, dia tunggu hari raya. Ustaz, tak boleh pahala ke bagi duit raya? Dapat. Tapi kalau orang yang terlibat dengan pelaburan, dia nak labur duit dia RM100,000. Ada yang untungnya 5%, ada yang untungnya 35%. Dia pilih yang mana? 35 lah untung besar. Letak RM100,000, dapat balik RM135,000. Jadi, pahala kita pun macam tu juga. Saya Alhamdulillah, memang dah banyak tahun dah lah saya orang Terengganu. 3-4 hari sebelum raya saya akan balik kampung. Masa balik ni dalam 27-28 Ramadan, jumpa anak-anak kakak, anak buah lah. Kita bagilah duit raya dalam bulan Ramadan. Tapi kena hati-hati. Masa bagi tu kena beritahu. Air raya tak bagi dah. Jangan tidak minta 2 kali. Nanti double pula. Tapi sebenarnya betul. Kalau dia minta 2 kali, dua-dua untung. Dia untung dapat 2 kali, kita untung dapat pahala lebih lah. Tapi pening nak, Allah nak bayar minyak, nak balik KL pula lagi. Tak apa. Habis Ustaz memang kena mesti gitu ke? Tak, kita nak bagi tahu cara kita nak kejar pahala. Orang beriman, orang cerdia akan sentiasa cari perkara yang peluang untuk pahala dia lagi besar. Pahala dia lagi bertahan lama. Contoh, surau kita ni. Ni surau sementara ke surau tetap? Sementara. Yang tetap? Oh, depan tu. Akan dibina. Allahu Akbar. Ini peluang pahala besar tuan-tuan orang sini ni. Pahala besar. Bila mula pembinaan, bila mula kutip derma, Allahu Akbar. Sama ada duit sendiri ataupun yang ada dalam surau ni menjadi ejen-ejen tolong cari dana bina masjid. Yang ada malam ni percayalah cakap saya. Percayalah. Tahun 2024, 25, 26 ke nanti pasti akan siap nanti. Pasti akan siap. Surau ke masjid? Pasti akan siap. Cuma persoalan penting masa siap tu nanti, duit aku ada tak? Pasti akan siap. Masa siap tu nanti, aku ada tak usaha untuk tolong sebar flyers kat office, tanya grup-grup kawan universiti, tanya kawan-kawan sekolah dulu, kawan-kawan main golf, main bola kita. Jom, bagi RM50 seorang. Pasti surau tu akan siap. Tapi, duit kita, tenaga kita ada tak dalam tu? Berapa persen? Jadi ni peluang tuan-tuan sebenarnya. Untuk buat pahala. Kita balik pada cerita Ramadan. Bagi saya itu antara kesilapan. Apabila ada orang dia tunggu Syawal je nak bagi duit raya, nak bagi tengok budak-budak, anak-anak kecil. Sekarang dia tak bagi. Patutnya sekarang lah. Datuk dah sebut tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk bulan Ramadan bersedekahnya lebih daripada biasa. Kita tunggu Syawal. Mana kita tak apply sunnah lebih daripada biasa dalam bulan Ramadan. Kemudian ada satu perkara lagi yang banyak berlaku dalam masyarakat, dan ini
Ini berlaku pada masalah kita sikit orang lelaki. Boleh saya sebut ke? Ada di kalangan kita dan benda ni banyak berlaku pada orang lelaki lah. Dia kata, Ustaz, saya dah bertahun-tahun puasa, saya tak sahur. Tapi saya okey. Saya pergi office, balik, petang-petang boleh kaya basikal, boleh main badminton. Saya okey Ustaz. Dah bertahun-tahun puasa, saya tak sahur. Ini juga satu kesilapan. Sebab dia menganggap sahur ni untuk kuat di siang hari. Sebenarnya sahur ini adalah ibadah. Sahur ini adalah sunnah Nabi SAW. Sahur ini Nabi kata beza puasa kita dengan puasa ahli kitab. Sahur ini Nabi janji ada barakah. Nombor 5 baru sahur ni moga-moga kuat di siang hari. Dia tak bersahur. Tapi Allahu Akbar, yang ni lagi power. Saya biasanya Alhamdulillah baju-baju raya isteri anak-anak memang bulan Syakban dah settle. Tapi tahun ni bulan Syakban baru ni lara sikit. Adalah tak berapa nak selesai lagi. Jadi baru ni pergilah dengan isteri, carilah baju-baju raya anak. Ada satu kedai ni, isteri saya duk pilih-pilih baju. Yang berniaga ni orang muda lah, umur 23, 24 gitu. Saya ni saya suka bergurau. Saya jumpa ustaz-ustaz ke, jumpa siapa, saya gurau apa? Puasa tak hari ni? Suka bergurau. Datuk, puasa tak hari ni? Saja. Jadi sementara isteri saya duduk pilih baju, saya gurau dengan budak yang duduk niaga ni. Dek, puasa tak hari ni? Dia senyum, dia geleng kepala. Saya pegang bahu dia. Puasa tak? Tak sempat sahur tadi, tak puasa ni. Allah. Tadi cerita lain kan, tak dia orang puasa dan tak bersahur. Yang dia ni tak bersahur itu alasan dia untuk tak puasa. Tak sempat sahur tadi bang. Niaga sampai pukul 12 malam tadi. Saya tahu tak puasa. Tubuh katang. Sadu ni. Tahu tak puasa. Tak sempat sahur bang. Sok jangan buat gini, itu tak baik buat macam ni. Awak berniaga dapat duit, dapat untung, nanti tak berkat. Sampai tak puasa. Esok puasa Okey esok puasa. Saya tak tak boleh nak mikir kita. Rupanya ada orang tak puasa. Ada ke? Ada orang tak puasa? Ni dalam surau ni ada yang tak puasa, cuba angkat tangan. Tapi yang lagi pelik, ada yang puasa tapi tak solat. Ada jumpa tak? Siapa biasa buat? Dia puasa tapi dia tak sembahyang. Kalau dia berniaga kat nak maghrib, minta maaf saya cakap, bukan semua. Tapi ada sahabat-sahabat kita yang duk berniaga bazar, bukan semua. Dia tak sembahyang maghrib. Tapi bila azan maghrib dia boleh bagi tahu customer, kejap, nak makan kurma sunat berbuka awal. Tapi sembahyang tak. Ini perkara yang pelik, perkara-perkara yang ajaib, kata Dr. Abdul Basit. Perkara-perkara yang pelik. Dia puasa tapi dia tak solat. Dia puasa tapi dia tak tutup aurat. Allahu Akbar. Duk berniaga kat bazar Ramadan, pakai ketak situ, ketak sini, seksi. Pak Haji pergi beli kuih, tengok kuih bawah, kuih atas, kuih bawah, kuih atas. Dia menyebabkan pahala puasa orang terganggu. Kena ingat, ada perkara yang membatalkan puasa, ada perkara yang membatalkan pahala puasa. Dia puasa, tapi pahalanya terkurang. Alah, dia tu kat office datang bawa handbag nak tunjuk kat orang lah tu. Mengumpat. Yang kawan kat sebelah kata, tak nak lah saya cakap orang puasa-puasa ni tak nak mengumpat lah. Tunggu lepas maghrib boleh? Maghrib boleh pula. Jadi kita kena hati-hati. Bukan saja dengan perkara yang membatalkan puasa,
tetapi dengan perkara yang membatalkan pahala puasa. Jadi kita sambung lagi. Malam ni tak ada moderator, tak ada panel, dua-dua moderator. Jadi saya persilakan Datuk pula untuk sambung sikit lagi. Saya nak minum air pula ni. Sila tu. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, saya tertarik bila Ustaz Syed sebut tadi tentang apa tahu, tentang masjid dan surau. Saya ni terlibat banyak tuan-tuan. Saya, Abdullah Khairi, Haslin Bahrin. Kami 3 orang ni selalu dipanggil seluruh Malaysia tau. Singapura pun kami... Singapura pun tuan-tuan dan puan, kami dijemput. Singapura kami pernah buat Masjid Al-Ansar. Nilai dia 10 juta dolar. Sin. Dapat dalam tempoh setahun. Begitu juga dengan masjid-masjid yang lain lah. Antara masjid yang saya ingat, bila Ustaz Syed kata, semua masjid ni nak buat, semua taman nak surau dan masjid. Mufti-mufti pula dia akan tengok. Nak buat masjid dan surau, kita kena minta izin dengan Jabatan Agama. Kemudian dia kena maklum lah, kena masuk dalam tu, tengok macam mana nak buat masjid, macam mana keadaan dia, ada tak masjid dekat-dekat. Takut nanti kan kita buat masjid besar-besar, sana dah tak ramai, sini lagi tak ramai. Surau sama juga. Kita nak buat surau. Kadang-kadang kita ni pula, bila letak nak buat surau, kita nak buat memang grand habislah. Sampai 3 juta, 10 juta. Itu satu hal juga. Nak buat mahal. Tetapi, orang yang nak hidupkan tu, satu tak ada. Nombor 2, orang yang nak maintain benda tu. Kita pergi satu masjid tuan-tuan, dibuat, katanya, masjid tu nilai dekat 300 juta. Dia punya maintenance bulanan adalah 100,000 sebulan. Masjid panggil kami 3 orang ni nak bagikan semangat orang kampung, orang taman tu, tolonglah infak ke masjid ni. Ni tempat kita. Sebab kutipan mingguan lebih kurang 15,000 je. Masjid besar, cantik. Tapi kalau semayang tuan-tuan, tengok dia punya mihrab, Allah, tak khusyuk semayang. Kita termenung sebab dia punya cantik dia tu tak boleh bincang. Sebab semua datang daripada luar. Alhamdulillah lepas kami buat forum pada malam tu kami dapat kutipan untuk masjid tu. Malam tu saja, sebab orang datang macam solat Jumaat. Malam tu penuh. Dapat 87,000 untuk malam tu. Lepas tu daripada minggu ke minggu tu, dia orang kata Alhamdulillah Ustaz meningkat. Daripada 8,000, 9,000, 10,000, 12,000 tu, jadi setiap minggu dapatlah 25,000. So kalau 4 minggu dapatlah dekat 100,000. Betul tak? Tapi tuan-tuan sakit. Sakit. Nak boleh ke benda tu? Jadi samalah juga macam kita. Saya masjid dekat rumah saya tu Alhamdulillah siap. Nak bagi tahu pentingnya kita ni tuan-tuan. Kita nak hidupkan masjid rumah kita. Contoh masjid dekat surau, dekat taman tuan-tuan perempuan ni, belakang nak buat kan. Kita kena kutip geng-geng kita ni. Biar cukup. Macam kat rumah saya 9 juta masjid. Tapi puas hati tuan-tuan. Macam Ustaz Syed sebut lah. Kita tengok masjid tu, kita puas hati. Sebab bila semayang subuh tuan-tuan, dapat 10 soft. Satu soft 150 orang. Dapat 10 soft subuh. Bayangkan. Kita semayang ni kita puas hati tau. Rasa, tak sia-sia aku keluar duit. Tak sia-sia aku infak. Kuliah maghrib penuh tuan-tuan. Hang pergi lah surau tu, masjid tu, Bukit Mahkota. Tak, hak saya punya. Bukit Mahkota, Farid Ravi, Seri Putra. Itu memang tak boleh bincang lah. Memang ramai betul tu. Itu puas hati. Yang masjid saya pun penuh juga. Masjid Taqwa. Pergilah. Lalu, nanti panggil. Ini abang kawasan. Puas hati tuan-tuan. Ramai orang. Puas hati. Subuh ramai. Maghrib ramai. Ni kalau tarawih ni tuan. Orang parking. Dalam tu tak ada bincang lah. Orang parking sampai tu. Kedai-kedai lot tu. Kat kawasan rumah orang penuh. Alhamdulillah. Kutipan mingguan 25,000. Tapi tuan-tuan. Itu masjid saya. Nanti suatu hari nanti tuan-tuan akan tengok surau tuan-tuan pula. Ni kita kutip untuk surau kita.
Saya sebarkan dalam Facebook saya. Semalam saya ada orang susah, rumah terbakar, kedai terbakar. Letak dekat dalam Facebook. Tak sampai sehari, cukup sehari lah kot. Hari ni dimaklumkan 20,000 dapat. Saya letak je. Orang ni dalam kesusahan, rumah dia kedai dia terbakar. Kesian orang ni. Dia ada anak kanser tak salah saya. Letak dapat 20,000, sukanya, ya Allah. Orang ditimpa musibah kot. Tengok. Sebelum ni saya letak dalam Facebook, masjid dekat Kelang tukar kapet masa musim PKP, ada hutang 170,000. Masjid besar, tapi duit tak cukup 170,000 nak bayar hutang kapet. Saya letak dalam Facebook 3 hari, terlebih 200,000 pula dah. Satu hari pula AJK bagi tahu tolong stop, dah ramai sangat dah masuk. Dah satu hari pula aku nak kena bagi tahu, kata tolong stop, dah duit dah terlebih. Alhamdulillah. Cuma yang lebih tu macam mana? Saya kata pergi bagi kat masjid lain lah, untuk kapet. Sebab orang wakaf untuk kapet tu. Tapi tuan-tuan, percayalah. Macam tuan-tuan kalau nak buat surau ni, bagi tahu maklumat tu kepada pembantu saya. Saya pengikut tak ramai mana, 1 juta aje dalam Facebook. Dalam Instagram 700,000. Bolehlah sikit-sikit nak tolong-tolong orang ni. Saya tak ambil 1 sen, tuan-tuan tak payah risaulah. Nanti kalau tak ke ustaz, berapa persen ustaz dapat? Jangan risau. Aku tak ambil 1 sen pun. Yang penting suatu hari nanti bila saya datang, inilah masjid ni ustaz, yang ustaz tolong dulu. Saya pergi masjid kapet tu. Ustaz, inilah kapet yang ustaz tolong 170,000 ni. Inilah. Saya terus sujud. Oh, sedapnya sujud. Terasa happy tuan-tuan. Happy sebab kita tolong. Itu sebabnya tuan-tuan, jangan risau. Kita ejen untuk minta bantuan untuk surau kita. Jangan malu. Yang malu kita minta sedekah untuk kita. Kita minta untuk masjid tak malu. Saya tak malu untuk minta sedekah untuk masjid. Saya minta je. Saya jumpa jutawan-jutawan. Kau bagi lah sikit. Duit banyak kot. Oh, okey, Ustaz, okey. Tengok-tengok dia hantar slip. 25,000 dia transfer. Oh, suka kita. Kita tolong suka pada masjid orang. Maknanya, kita gembira dengan membantu orang lain. Itu satu. Pentingnya infak ni. Untuk masjid kita. Nombor 2, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dalam Quran ni menariknya, menarik yang kita nak mendalami Al-Quran. Kenapa kena dalam Quran? Dalam Quran ni menariknya, semua benda yang Allah cerita, benda tu berlaku. Contoh, dalam Quran Allah cerita tentang sains dan teknologi. Orang kata sains dan teknologi, biar betul. Ramai orang-orang dia cakap, alah, sains dan teknologi ni, Quran tak boleh nak sama dengan Quran sains dan teknologi. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Air masin dan air tawar tak bercantum. Zaman saya belajar tahun 1998, ada satu artikel jurnal profesor di Perancis, dia duduk dekat muara ni berbulan-bulan nak tengok mana pengakhiran air masin, permulaan air tawar. Pengakhiran air tawar, permulaan air masin. Sebab rupanya dia tengah-tengah tu, dia kalau kita naik kapal terbang nampak tau, dia air tawar dengan air masin bercantum. Tapi bercantum tu kat mana dia punya pengakhiran air tawar tu? Situ susah. Dia duduk kaji, dia ambil cek, oh masin, sini tawar, sini masin. Berbulan-bulan. Masuk, ambil air kat dalam, ambil air kat atas, semua nak bagi mana mula. Air pula peliknya, bila bercampur tu dia tak terasa air secukup rasa. Masin tawar bercampur, sedap-sedap rasa. Tak. Rupanya dia ada jumpa akhirnya. Oh, dekat sini jumpa. Jarak daripada tanah ke dia tahu. Akhirnya tuan-tuan, dia buat kesimpulan hasil kajian dia, ada bagaikan batas di antara air masin dan air tawar. Maka benar Allah sebut, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziman. Kau dah kaji benda tu, apa lagi kau nak dustakan? Aku dah cakap 1400 tahun lalu. Lebih dahsyat lagi, baru ni, masa tahun 2016 ke 17. Diver yang menyelam ke dalam dasar laut, jumpa dekat Brazil, dalam lautan ada sungai. Lagi parah. Dia menyelam dalam tu tengok dia ada macam bulatan. Dia masuk dalam bulatan tu, dia ada panjang, terowong macam panjang itu. Rupanya dalam bulatan itu adalah air tawar.
Macam mana tuan-tuan? Dalam air laut ada air tawar. Itulah ajaibnya Al-Quran. Itu sebabnya tuan-tuan, kita kena faham Al-Quran tu. Sebab Ramadan bulan Quran, dia nak suruh kita faham satu-satu. Jadi ada orang dia khatam Quran sekali, 15 hari bulan dia khatam Quran, 15 hari bulan yang seterusnya dia baca terjemahan. Maka tuan-tuan, buatlah. Bila kita buat, insya-Allah kita akan dapat dia punya kuasa itu. Yang kedua, Al-Quran juga menceritakan tentang kekayaan. Saya pelik bila ada orang Islam kata, kita tak payah kaya lah. Islam ni kita kena sederhana. Tak betul tuan-tuan. Daripada 10 Asyrul Mubashirina fil Jannah, 10 orang yang dikonfirmkan masuk syurga, tak kurang 5 orang adalah jutawan. Kalau ikutkan saya kira-kira ni, 7 orang adalah jutawan. 3 orang je bukan. Maknanya Islam suruh kita kaya. Kenapa kita kena kaya? Allah bagi tahu, Allah suruh kita berniaga. Kalau kerja kerajaan, kau tak boleh kaya sangat. Kalau kau kaya, insya-Allah kita jumpa di SPRM. Tu je lah. Kerja kerajaan, gaji grade berapa pun kau takkan boleh sama macam Datuk Seri Mahathir yang janggut panjang tu. Kau tak boleh sama dengan dia. Dia punya sale 500 juta tahun 2021. Saya penasihat syariah dia, saya tahu lah. 500 juta sekali cek masuk. Allah, dia tak main lah 30,000, 30 juta dia punya masuk duit ni. Lepas tu dia agih-agihkan, oh itu semua menarik tuan-tuan, tengok orang Islam kaya. Tapi Allah, dengar orang susah, bagi. Dia kat Mekah, tapi hantar duit dekat orang susah berapa banyak lah. Tengok. Dia ni, bila orang Islam ada duit, senang tuan-tuan. Dia akan bantu. Tapi otak dia, otak bisnes. Nak sembang dengan dia, bisnes. Sedekah juga. Bisnes is bisnes. Sebab dia kata orang Islam kena kaya. Tu dia develop orang Islam kita kaya. Ada seorang saya kenal tu, budak tu tuan-tuan. Mula-mula kenal pakai Myvi. Lepas bisnes dengan dia, sekarang dah pakai Mercedes. Dia ajarlah, dia develop. Tapi memang keraslah cara dia. Orang biasa susah. Nampak? Tapi dia banyak mulakan dengan sedekah. Ni my shell out. Ni token my shell out. Daging perak pun dia, shell out pun dia. Sekarang dia pun 2 bulan baru bisnes. Dia kata dia tak sangka kedai dia my shell out tu penuh. Orang datang. Hari pertama sedekah semua. Berapa banyak aku sedekah? 300 kan? 300 set. Satu set makan 2 orang. Satu set harga 49 kan? 49 kali 300, 600 orang boleh makan. Penuh tuan-tuan. Pusing orang menunggu nak makan free. Tapi tuan-tuan, tak sampai berapa hari pada modal balik. Modal sedekah tu bagi balik. Itu sebabnya tuan-tuan, jangan risau dengan apa yang kita ada. Cuma jangan kaya dengan duit orang. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Bulan Ramadan, bulan nak kaya boleh. Tuan-tuan jual, kan bulan Ramadan ramai orang, ibu-ibu buat kuih apa? Dia kerja, tapi dia buat part time jual apa? Jual duit kuih raya. Wah, saya suka betul tolong orang ni. Kadang-kadang saya beli gitu, beli saya bagi kat orang. Tuan-tuan, nak tolong kakak-kakak tu jual. Yang jual ni suami. Ustaz, ambil rasa, suami suruh rasa. Suami suruh rasa, isteri suruh rasa. Kita rasa sedap, saya promo. Tuan-tuan, saya suka tolong orang tu. Kalau kak nak buat kuih raya, buat kuih betul-betul. Saya suka samprit. Tuan-tuan ni. The power, the king of samprit lidah aku ni. Saya makan, dia kata ni kuih samprit Ustaz. Saya ambil, saya letak ke lidah, saya tahu dah. Ini samprit yang sebenar. Ambil yang lain, ini makan, dia samprit sebenar masuk mulut, dia cair terus. Itu samprit. Kau faham ke tak ni? Angguk. Dia ni orang Yaman, mana makan samprit. Dia kopok-lekor. Tapi kalau kuih lain saya tak berapa nak feel sangat lah. Ada yang buat kuih samprit. Baru ni ada seorang buat kuih samprit. Dia buat 500 botol je. Dia minta saya promo. Saya makan sedap betul tuan-tuan. Saya promo sekali. Promo letak dalam Instagram. Dia minta tolong. Ustaz, boleh tak tolong buang dalam Instagram? Pula dah.
Dia kata tak sempat ustaz, habis. Tak dan tangan. Saya buat 500, nak 1000 botol pula dah. Saya pun buang lah. Tapi tuan-tuan, gembira sebab dia buat betul-betul. Ini tak buat kuih samprit. Rasa kuih karipak. Macam mana bang nak laku? Dia buat kuih macam-macam, kuih samprit, kuih seri muka, apa ni? Saya bukan ingat sangat kuih-kuih ni. Kuih apa lagi? Coklat. Tapi bila kita makan semua rasa sama. Itu dia tak pandai nak masak. Awak jual mahal, tapi awak ambil duit orang cara yang tak betul. Maka tuan-tuan, Quran dah ajar macam mana kau nak kaya. Kau buat betul-betul, insya-Allah kau akan berjaya. Ni, My Shell Out ni, saya tegur. Sebelum dia nak buka tu, dia hantar ke rumah saya rasa-rasa, okey, ada ubah sikit. Kau jual betul-betul. Biar lebih niat sedekah. Percayalah, orang akan ingat nama kau. Akan ingat nama My Shell Out. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita tolong orang Islam punya bisnes, kita tak rugi. Mereka lah yang akan bantu. Masa banjir besar ni, tak kurang 25,000 dia keluar cash bagi pada orang susah. Budak-budak muda, macam ni lah kita nak bangunkan. Kita yang dah tua ni, teruskan tua lah. Yang muda-muda ni kita nak bangkitkan. Sebab nak dapat kerja bukan senang. Saya kat UKM jaga GE, keboleh pasaran pelajar. UKM ni universiti terbaik dunia, 144 ranking dunia. Malaysia nombor 3, sebenarnya nombor 2, tapi dia kalah sikit pelajar antarabangsa. Tu je. Tuan-tuan tahu tak, pelajar kita nak keluar, kerja tak ada. Saya kena fikir macam mana nak cari kerja untuk dia orang ni. Jadi sekarang macam mana? Kita kena fikirkan ekonomi bisnes untuk orang Islam kita. Orang Cina dia tak kisah kerjaan-kerjaan, tak perlu dia. Dia bisnes, dia keluar universiti, dia jadi businessman. Dia buat kedai tayar, dia buat kedai itu. Ekonomi dia pegang. Tuan-tuan duk pasang aircon beli dengan dia. Tuan-tuan buat kedai, nak buat cat masjid, dia punya. Betul tak? Ni elektrik ni, tuan-tuan beli. Beli kedai Cina dengan kedai Melayu, beza jauh. Tak payah sembang lah, kawan-kawan aku kontraktor semua. Nah, kapet. Kapet okey sikit lah, ramai mamak pegang. Ya, Bangladesh. Bangla pula. Pakistan. Tak apalah, kita tolong dia kan. Orang Islam kita, bangga juga. Kadang-kadang kita kata ni masjid ni dia potong harga banyak juga. Sebab dia dah sapu banyak dah. Dia potong pun boleh tahan banyak kan. Tapi tuan-tuan, tu sebab kita kena tolong-menolong. Tu Islam dalam Quran dah ajar dah macam mana how nak kaya dan macam mana kau nak guna kekayaan tu. Tu akhirnya Allah kata lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wallahu a'lam Ustaz. Kita dengar semangat je rasa. Masya-Allah. Yang shell out dekat Gombak tu. Boleh order makan tengah hari esok. Pasti hitam lah. Ya kita. Alhamdulillah, moga-moga diberkati insya-Allah. Dan ramai lagi orang-orang berniaga yang lain ni. Moga-moga dimurahkan rezeki, ada yang berniaga, ada yang bekerja. Yang penting semuanya moga-moga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik pada bicara kita berkenaan dengan Ramadan ni, atau reply sikit. WhatsApp reply sikit. Balik pada bicara kita berkenaan dengan Ramadan ni, kita berada di hujung-hujung Ramadan. Jadi pernah sekali Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila banyak dibicarakan berkenaan dengan Lailatul Qadar, Aisyah tanya Rasulullah, Abang Mat ada. Wahai Rasulullah, kalau saya dapat Lailatul Qadar, saya nak minta apa? Saya nak minta apa? Saya nak minta doa apa? Kalau saya dapat Lailatul Qadar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada Aisyah satu doa. Dan doa ni kita selalu dengar imam-imam tarawih akan baca doa ni. Boleh kita baca sekali ramai-ramai malam ni? Saya baca, kemudian sila ikut. Alhamdulillah doa itu. Allahumma lakasumtu. Bukan. Itu doa buka puasa. Itu doa paling glamour lah sekarang. Yang ditunggu-tunggu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Aisyah, "Quli Allahumma innaka afuwun karim." Ni doa dia.
Saya baca, sila ikut Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Apa maksud doa ni? Allahumma innaka afuwun, ya Allah, Engkau maha pengampun, Engkau sangat suka memaafkan. Tuhibbul afwa, Engkau sangat suka memaafkan. Fa'fu anna, ampuni dosa kami, maafkan kami. Cuba bayang tengok tangan saya buat ni. Dalam setahun, kemuncaknya adalah Ramadan. Dalam Ramadan, kemuncaknya apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kemuncaknya apa? Minta apa? Keampunan Allah. Ini the highest. Awak pangkat besar ke? Awak duit banyak ke? Awak glamour ke? Awak ramai anak ke? Awak banyak rumah, banyak kereta ke? Awak ada apa semua? Tapi jika tidak mendapat keampunan Allah, Ramadan berlalu, kamu tidak mendapat keampunan Allah, maka kamu celaka. Jibril doa, Nabi kata amin. Jadi kita nampak, kalau kita renung balik, ada dosa kita dengan isteri kita, ada dosa dengan suami, dosa dengan mak, dengan ayah kita, dosa dengan kawan kat pejabat. Ramadan inilah peluang. Kita nak sampai ke Mekah, Madinah tiap-tiap tahun, kita tak mampu nak pergi ke tempat ini. Maka Allah bagi masa, itulah Ramadan. Keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala kita mohon. Sekali lagi last, cuba sekali lagi kita baca Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Cuba baca sendiri sekali ramai-ramai. 1, 2, 3, silakan. Alhamdulillah. Cuma masa Allahumma awal-awal tu serentak, belakang dia ada bolok-bolok sikit. Yang awal Allahumma tu serentak, okeylah, bolehlah. Alhamdulillah. Dan kita selalu aminkan doa Tok Imam. Bagus. Tapi penting untuk kita ada waktu-waktu yang kita doa kita sendiri-sendiri. Hajat kita sendiri. Yang kita aminkan Tok Imam tu okeylah. Tapi biar kita ada doa kita yang kita mohon sendiri. Untuk pusingan terakhir dan sebagai kesimpulan, saya persilakan Datuk sikit lagi, sekali kesimpulan. Silakan Datuk. Oh, untung lah macam ni. Gambar poster 2. Aku cakap banyak. Letih gini. Tak apa. Sebab saya ni masih belajar lagi. Datuk pensyarah dah. Datuk Syarah Universiti, Profesor. Kena kawan panel macam ni nangis kita. Tuan-tuan puan, satu je saya nak kongsi dengan tuan-tuan, kata-kata ulama. Iza arafta rabbak, bila kau kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, sayu'tikallah ma'indak. Ma'indah. Bila kau kenal Allah, kau sayang Allah, kau kaji, kau kejar cinta Allah, sayu'tikallah ma'indah. Allah akan bagi kepada kamu apa yang ada di sisi Allah. Apa tu? Kau kejar cinta Allah. Kau minta apa? Kau minta kaya, Allah bagi kaya. Bila kau kejar cinta Allah, kau minta apa? Kau minta bahagia, Allah bagi bahagia. Semua Allah akan bagi. Dengan syarat, kau kejarlah cinta Allah. Kau kejar apa yang Allah suruh. Orang kata macam mana nak kejar ya Ustaz? Yang Allah suruh, yang Allah cinta, yang Allah sayang. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Seperti mana disebut oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dikenali sebagai Bahrun fit Tafsir. Seorang sahabat yang alim dalam ilmu tafsir. Sehingga kan tafsiran-tafsiran itu
diguna pakai oleh kibarus sahabah termasuk Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Hebatnya sebab dia doa daripada Nabi. Allahumma faqihu fiddin. Katanya, semua yang Allah sayang, semua yang Allah suka, semua yang Allah arah, semua yang Allah inginkan terdapat ma baina duffatainil mushaf. Ada di antara Quran yang kita baca ni. Maka tuan-tuan dan puan, dalami apa yang ada dalam Quran. Jangan kita mati, kita menangis. Kita tak sempat untuk menjadikan Al-Quran itu syafi'an di ashabi. Syafaat untuk pembaca-pembacanya. Wallahu a'lam. Datuk sebut tentang Quran. Kita pun baru saja sambut nuzulul Quran baru-baru ni. Dia ada satu kaedah penting. Mungkin yang terakhir lah ni. Saya nak kongsi satu kaedah. Cuma sebelum tu, apa mukjizat Nabi Nuh? Mukjizat Nabi Nuh? Kapal. Mukjizat Nabi Nuh kapal. Mukjizat Nabi Musa apa dia? Tongkat Musa. Mukjizat. Tongkat Musa mukjizat. Tongkat Ali punya tongkat bukan mukjizat. Tongkat Musa mukjizat. Okey. Yang bersama mukjizat Nabi Nuh selamat. Yang tak bersama mukjizat tenggelam banjir. Yang bersama mukjizat tongkat Nabi Musa selamat, laut terbelah seberang sana, selamat. Yang tak bersama mukjizat yang lawan mukjizat Firaun tenggelam. Yang bersama mukjizat selamat, tak bersama tenggelam. Demikianlah dengan Al-Quran. Yang bersama dengan Al-Quran selamat. Yang jauh dari Al-Quran tak selamat. Itulah kaedahnya. Apa maksud bersama Al-Quran? Belajar baca tajwid, belajar tafsirannya, beramal dengan isi kandungannya, bersungguh mempertahankannya. Kita kena aku dengan Quran macam mana? Macam mana anak-anakku dengan Al-Quran? Kalau kita boleh hajar anak kita Al-Quran sendiri, alhamdulillah. Ustaz, masalah sikit sebab anak saya Iqra' 5, saya Iqra' 3. Kalau macam tu kita keluar duit, hantar anak kita belajar. Ada imam, ada Tok Bila, ada guru-guru kelas Quran, keluar belanja. Pahala semua tu. Kalau anak kita resa dapat A, semua A darjah 6, tapi tak boleh baca Quran, minta maaf, masih gagal. Anak kita convocation university, CGPA dia 4.3. Ada tu CGPA 4.3. Tak, sebab markah dia 100 lebih. Tapi kita buka Quran, suruh baca, tak boleh baca Quran. Itu tidak berjaya lagi. Saya suka bersembang dengan saya dekat Masjid Negeri Shah Alam tu, saya duduk dekat situ. Saya sembang dengan salah seorang imam Masjid Negeri. Imam, dia ada kelas-kelas Quran dia. Saya kata, Ustaz, anak murid Ustaz umur apa? Oh, dia kata anak murid saya veteran 40-an, 50-an, 60-an. Saya kata, Ustaz, ada tak di kalangan anak murid Ustaz yang pada usia tua baru betul-betul mula belajar Quran? Ada ke? Ada. Saya nak tahu. Boleh tak Ustaz share dengan saya turning point? Maknanya pada usia tua dia baru mula start from zero Quran. Ada tak Ustaz? Ada, dia kata. Cerita kat saya satu. Dia kata ada seorang lawyer. Lawyer ni dia ada firm, company dia memang ramai, staff pun ramai. Memang hebat lah. Maknanya kes-kes dia yang memang ratusan ribu, high profile semua. Dan dia seorang yang berjaya dalam bidang dia. Lawyer ni, dia ada firm. Habis tak, kenapa tiba-tiba dia nak baca Quran? Saya tanyalah. Dia mula belajar Quran pada umur 49. Saya kata sebab apa? Ketika ibu dia meninggal dunia,
Dia duduk kat tepi sejadah, pegang surah Yasin, duk menangis je. Tak boleh baca apa-apa. Dia duit banyak panggil, tahfiz panggil orang tolong baca Quran untuk mak dia yang meninggal. Tapi dia rasa terlalu besar salah dia. Tak boleh nak berkhidmat untuk mak dia buat kali terakhir. Duduk depan jenazah, pegang surah Yasin, nangis. Nangis. Sampai sudah tak boleh baca. Selesai je urusan jenazah, dia cari ustaz ni. Ustaz kena ajar saya boleh hafal Yasin minggu depan. Ustaz kata tak boleh gitu. Tak boleh. Ustaz kena ajar saya. Nanti saya dakwa ustaz di hari akhirat. Dia lawyer, kira nak dakwa je. Ustaz kata boleh kalau nak belajar dengan saya, tapi kena ikut cara saya lah. Boleh? Boleh lah saya ikut cara ustaz. Dari Iqra' 1. Dan masa ustaz ni bercerita kat saya, dia dah memang lancar baca Quran, dah hafal surah Yasin, surah Sajdah, surah Al-Mulk, dah hafal lah. Subhanallah. Quran, kalau orang tu bersungguh, Allah akan permudahkan jalan. Ustaz, saya CEO ustaz. Malulah saya kalau orang tahu saya bawa Iqra' 2 ni. Saya pengarah ustaz, takkan nak belajar Quran. Gini, kalau kita rasa segan, kita dah duit banyak, cari imam bila guru Quran, keluar duit sikit masa dia, minyak motor dia, belajar di rumah kita. Kalau rasa segan lah. Tak boleh ustaz, nanti kalau imam tu bocorkan rahsia, saya Iqra' 2 macam mana? Buat surat aku janji. Mana kalau bocor rahsia ni, kita dakwa dia. Malu sangat orang tahu. Tak boleh baca Quran, tak malu. Allahu Akbar. Jadi inilah Ramadan, bulan Al-Quran, bulan diturunkan Al-Quran. Kalau tak Ramadan ni, bila lagi? Saya ustaz nak baca Quran dalam bulan November. Bulan November apa? Ramadan. Inilah masanya. Moga-moga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk manfaatkan saki-baki Ramadan kita yang berbaki ini. Moga-moga Allah Ta'ala rezekikan pada kita kemanisan beribadah pada Lailatul Qadar. Amin. Saya sajalah pada akhir saya diberitahu sampai pukul 10.40, 10.45 forum kita. Cuma saya nak ambil kesempatan seminit dua lagi. Saya nak kongsi dengan yang hadir malam ni. Saya ni, dulu saya ada penyakit sikit, sakit resedung yang sangat teruk. Kadang-kadang saya terpaksa batal kuliah subuh, kuliah dia paip bocor ni. Alhamdulillah dalam tahun 2013, 2014 saya diperkenalkan dan saya mula amal. Mungkin orang biasa dengar ada kot Habbatus Sauda. Jadi kita baca Nabi kata ubat segala penyakit kecuali mati. Saya pun cubalah. Dan bila cuba, resedung saya tu jadi teruk. Berhingu, berkahak, dia keluar habis. Saya demam. Rupanya dia nak buang sinus. Dan isteri saya, dia buat PhD masa tu, 2013-2014, lalu migraine, tarik rambut, sakit kepala. Saya kata try lah amal. Kakak saya cikgu sekolah, migraine. Mak mertua saya cikgu sekolah, migraine. Tiga orang ni pakar migraine. Dia duduk amal batu sauda, olive oil, minyak zaitun. Alhamdulillah Allah bagi kesembuhan. Dan saya duduk pergilah mana-mana tempat, saya duduk pergi ceramah, saya duduk kempen kat pejabat, kat masjid surau. Ajak masyarakat amalkan. Dan Alhamdulillah kita dapat feedback yang sangat seronok. Ada pakcik-pakcik macam-macam ustaz, duk mamah bersodak minyak zaitun ni. Sakit-sakit lutut, kebas kaki masa bangun tidur dah lega. Yang sekarang ni duk cerita nak terawih laju dah boleh semayang. Jadi Alhamdulillah lah. Kita pun dapat tumpang pahala. Yang resdo, yang migraine, yang apa tu makan daging, makan kacang banyak tu, sakit kaki tu. Go out. Go out. Banyak juga yang dia orang share. Cumanya masa makan tu dia akan sakit sikit sehari dua. Kemudian dia akan kencing, akan buang air besar banyak keluar lendir, uric acid. Dan akak-akak kat belakang, makcik-makcik ramai duduk cerita. Yang anak-anak perempuan masa period, masa uzur tu. Sakit perut kan? Sesungut. Masa dia tak sakit tak boleh semayang tu. Jadi dia duduk amah batu sodak. Saya kata, ustaz, anak makcik tak ada sesungut dah sekarang. Dia kata Alhamdulillah lah. Yang kes terbaru, yang lepas Covid ni, yang orang long Covid ni, lepas potong gelang, masih ada pernafasan tak berapa smooth, batuk. Dia kata juga rasa lega lepas amah batu sodak ni.
Cumanya baru-baru ni ramai mak ayah yang duduk minta, Ustaz, kami dah amal Habatus Sauda ni, tapi anak-anak aja 1 aja 2 ni payah nak pujuk makan kapsul. Dan Alhamdulillah, setahun dah kami buat dalam sachet. Kita letak Habatus Sauda, letak madu, letak kurma, letak delima. Jadi dia buka sachet, dia terus makan. Rasa manis, masam manis, sedap. Dan Alhamdulillah, senang untuk pujuk anak-anak makan. Lepas buat untuk anak-anak, mak-mak, bapak pula. Untuk orang tua nak juga Ustaz, hak rasa sedap. Alhamdulillah kita buat. Dan kita dapat feedback yang sangat baik lah. Yang bantu buang air besar. Masalah selepas COVID ni, pasca ni. Alhamdulillah. Saja saya ambil kesempatan, kebetulan datang sikit malam ni. Kalau ada di kalangan yang hadir ni rasa nak cuba amalkan, boleh tengok lepas majlis kita nanti ada kat luar tu, ada kereta putih tu. Boleh tengok ada pembantu saya. Mungkin boleh cuba amalkan. Dan saya syukur sangat terutamanya yang untuk anak-anak kecil tadi. Yang dalam sachet, pujuk dia sebab banyak kes sekarang ni di sekolah, kindergarten. Jadi benda tu rasa sedap, sangat sesuai untuk kita pujuk dia orang amalkan Habatus Sauda ni. Jadi saya rasa sekadar itulah sedikit daripada kami, daripada saya pada malam ni. Moga-moga ada manfaat perkongsian kita. Moga-moga kita terus dapat menghidupkan sakit-baki Ramadan. Dan kita istiqamah niat dari sekarang. Sebagai tanda amalan kita ni diterima oleh Allah. Bulan Syawal nanti aku nak puasa 6 pula. Ini di antara tanda-tanda. Kita ada kesinambungan amalan-amalan saleh selepas berakhirnya Ramadan ini. Sekadar ini dahulu. Aku qauli hadza. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.